Selamat pagi kepada pensyarah dan rekan. Hari ini kumpulan kami, saya Lee dan Hari akan membincangkan tentang tugasan 2 GKKO 1062. Ini adalah pengenalan kepada pembentangan kami pada hari ini, yaitu pengenalan bagi core curriculum. Seperti kita tahu, core curriculum adalah elemen penting dalam pembinaan sosial murid. Guru di sekolah bukan saja menjadi pemudah cara dalam bilik belajar, tetapi juga menjadi pemimpin dalam core curriculum, yaitu memimpin murid tentang core curriculum seperti aktiviti yang dijalankan semasa core curriculum. Nilai integriti guru menjadi kunci keberhasilan aktiviti core curriculum, karena integriti guru adalah penting dalam aktiviti core curriculum untuk mendidik anak-anak murid. Nah, ini adalah nilai-nilai integriti guru, dan di sini saya akan melihat satu video YouTube tentang nilai-nilai integriti guru. Integriti secara umumnya ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada seorang individu dan organisasi, di mana integriti sangat berkait rapat dengan etika. Integriti guru sebagai seorang pendidik merupakan elemen yang sangat penting bagi membina kepercayaan, keunggulan dan keberkesanan dalam sistem pendidikan. Kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu komited terhadap pembangunan pelajar, di mana guru perlu membantu pelajar secara konsisten. Guru yang berintegriti komited dalam pembangunan pelajar secara holistik dari segi akademik, sosial dan emosi. Guru perlu memastikan bahawa setiap pelajar mendapat sokongan yang diperlukan untuk berjaya. Seterusnya, mementingkan kepentingan pelajar, di mana dalam setiap keputusan ataupun tindakan, guru sentiasa meletakkan kepentingan pelajar di hadapan melebihi kepentingan diri sendiri atau keuntungan peribadi. Integriti yang kedua iaitu menjaga rahsia dan privasi pelajar. Yang pertama adalah menghormati privasi. Guru yang berintegriti akan memastikan bahawa maklumat pribadi atau isu yang melibatkan pelajar dirahsiakan dan tidak disebarkan kepada pihak lain tanpa kebenaran. Ini adalah sebahagian daripada etika kerja yang penting dalam menjaga amanah sebagai pendidik. Kedua, tidak menggunakan kedudukan untuk kepentingan pribadi. Guru yang berintegriti tidak akan menyalahgunakan kedudukan mereka untuk kepentingan atau keutamaan pribadi untuk menekan pelajar. Terusnya ialah menjadi role model kepada pelajar, iaitu guru perlu menunjukkan teladan yang baik. Seorang guru yang berintegriti menjadi contoh kepada pelajar melalui sikap dan tingkah laku yang baik. Ini termasuk ketekunan, kejujuran, kesederhanaan dan disiplin dalam menjalankan tugas. Selain itu, guru juga perlu menjaga kesaksian diri. Guru yang berintegriti memastikan bahawa mereka perlu menjaga kesaksian diri bukan sahaja di dalam bilik belajar, tetapi di luar sekolah. Mereka tidak terlibat dalam aktiviti yang boleh mencemarkan imej profesion atau mengurangkan kepercayaan pelajar terhadap mereka. Seterusnya ialah adil terhadap seluruh pelajar, iaitu mengamalkan sikap adil. Integriti seorang guru tercermin dalam keadilan mereka terhadap seluruh pelajar tanpa berlaku sebelah. Setiap pelajar perlu dilayani adil, sama ada dalam penilaian akademik, penyampaian ilmu atau perhatian yang diberikan. Seterusnya, menghormati kepelbagaian. Guru yang berintegriti menghormati perbezaan latar belakang sosial, etnik dan kepribadian pelajar. Mereka memastikan setiap pelajar mendapat peluang yang sama untuk berkembang. Seterusnya, amanah dalam menyampaikan ilmu. Guru perlu bertanggungjawab menyampaikan ilmu yang benar. Ini untuk memastikan bahawa ilmu yang disampaikan kepada murid adalah tepat dan berlandaskan fakta yang sahih. Seterusnya, guru perlu ikhlas dalam mendidik. Hal ini kerana keikhlasan dalam mendidik merupakan tanggungjawab moral untuk membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak. Nilai integriti yang keenam, seorang guru sentiasa berusaha memperbaiki diri, iaitu poin pertama, bersedia menerima kritikan. Seorang guru yang berintegriti bersikap terbuka terhadap maklum balas, bersedia menerima kritikan yang membina dan sentiasa berusaha memperbaiki diri agar dapat menjadi pendidik yang lebih baik. Yang kedua, pembangunan profesional berterusan, di mana seorang guru yang berintegriti tidak berhenti belajar dan berusaha meningkatkan ilmu serta kemahiran mereka agar sentiasa relevan dalam dunia
pendidikan yang sentiasa berubah. Nilai integriti yang seterusnya ialah mematuhi etika dan peraturan. Guru perlu mematuhi kod etika yang telah ditetapkan oleh profesi keguruan yang merangkumi aspek tingkah laku, tata cara kerja dan hubungan dengan pelajar serta rakas kerja. Integriti guru ditunjukkan apabila mereka menghormati peraturan dan undang-undang yang ada. Seterusnya, mengelakkan salah laku. Guru yang berintegriti tidak terlibat dalam salah laku seperti penyelewengan, manipulasi keputusan atau penyalahgunaan kuasa. Mereka sentiasa memastikan tindakan mereka mencerminkan nilai profesional yang tinggi. Seterusnya adalah mengadakan komunikasi yang konsisten dan mesra. Dalam hal ini, guru kongsikan perkembangan murid secara berkala, bukan hanya ketika ada masalah, dan pastikan guru menggunakan bahasa yang sopan, jelas dan membina. Kemudian juga, guru boleh menjalin kerjasama dengan agensi dan organisasi komuniti. Sebagai contohnya, guru melibatkan organisasi tempatan seperti masjid, saudara penduduk dan sebagainya dalam program pendidikan, motivasi atau kebajikan murid. Secara tidak langsung, perkara ini dapat membentuk satu ekosistem yang saling menyokong demi perkembangan murid. Kesimpulannya, guru adalah penjaga amanah masyarakat. Menurut pelaksanaan KSSR, pentadbiran yang dilakukan perlu berasaskan tahap pencapaian murid itu sendiri dan melalui integriti yang tinggi dan terus oleh para guru, kebolehan murid dapat dinilai berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri. Mutu integriti di Malaysia akan terus dipertingkatkan supaya dapat membina generasi yang lebih baik, berpengetahuan dan beretika. Terima kasih. Dan ini adalah video tentang nilai integriti guru yang berlangsung. Dan sekarang saya akan menerangkan tentang definisi konsep penting bagi integriti guru. Yang pertama adalah ketulusan, kejujuran dan amanah dalam tindakan dalam keputusan. Integriti guru dalam keputusan contohnya tidak berat sebelah dalam membuat keputusan, seperti memberi bantuan kepada murid yang susah, dan guru tidak membuat keputusan seperti berat sebelah atau memilih murid untuk wakil sekolah untuk pertandingan kurikulum, dan guru mestilah jujur dalam membuat keputusan. Yang kedua adalah kurikulum, iaitu aktiviti luar bilik darjah yang membentuk sosial kepimpinan dan jati diri murid. Dan sekarang saya akan menerangkan tentang dasar-dasar yang berkaitan. Dasar-dasar yang berkaitan dalam pentafsiran berterusan ini adalah dasar 2, dasar 3 dan dasar 4. Dasar 2 adalah penyertaan murid dalam kegiatan kurikulum adalah wajib bagi setiap sekolah tanpa mengira kaum dan bangsa. Dasar 3 adalah penyertaan semua guru adalah wajib dalam kurikulum untuk menjadi guru penasihat dalam kurikulum. Dasar yang keempat iaitu pelaksanaan kegiatan kurikulum. Pembentangan yang seterusnya adalah kepentingan guru berintegriti dalam kurikulum. Yang pertama adalah yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan keyakinan murid dalam kurikulum, seperti memberikan kata-kata motivasi dan memberi sokongan dan dorongan kepada murid-murid. Yang kedua adalah menjadikan guru sebagai role model positif, iaitu menjadi teladan kepada anak-anak murid supaya anak-anak murid akan mencontohi guru-guru yang mempunyai sikap positif. Yang ketiga adalah mewujudkan budaya penyertaan yang sehat kepada semua murid. Yang keempat adalah guru mestilah memastikan keadilan dalam pemilihan murid, contohnya pemilihan murid ke pertandingan dalam aktiviti kurikulum atau pertandingan yang mewakili sekolah dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah keadilan dalam pemilihan murid untuk mendapatkan anugerah, contohnya anugerah kehadiran murid ke kurikulum secara aktif, atau murid yang sentiasa menyumbang sumbangan yang boleh mengharumkan nama sekolah. Dan sekarang saya akan meneruskan hubung kait dengan dasar
Ini adalah dasar-dasar yang hubung kaitkan dengan pembentangan kami. Setelah ini saya ada bentang di slide bahagian depan tadi. Dan mari kita mengenali aktiviti co-curriculum di sekolah. Kita boleh melihat video YouTube ini. Hai, apa khabar semua? Kegiatan co-curriculum juga memberikan nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah. Seterusnya, menghormati antara satu sama lain. Dan yang keempat pula, mengelak Baiklah, terima kasih kepada saudara Eric, dan seterusnya saya akan terangkan tentang dasar yang paling penting dalam
dasar 1 hingga 5, iaitu dasar 2, 3 dan 4 dalam dasar kurikulum yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, dasar yang kedua iaitu penyertaan murid adalah wajib, di mana murid diwajibkan untuk sertai apa sahaja aktiviti kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah. Tujuannya untuk memastikan setiap murid mengambil bahagian dalam minimum 3 kategori, iaitu pakaian seragam ataupun unit beruniform, atau yang kedua persatuan atau kelab, dan yang ketiga sukan. Dan guru bermain peranan menjelaskan syarat wajib ini kepada ibu bapa dan murid. Dan pencapaian murid akan direkod dan dinilai secara rasmi kerana 1 tahun mereka diwajibkan untuk hadir ke persatuan sekurang-kurangnya 12 kali. Ini adalah konsep satu murid satu sukan yang jelas kita dapat lihat, iaitu murid dari sekolah rendah bersama-sama melakukan senam aerobik sebagai sebahagian daripada dasar satu murid satu sukan. Mari kita tengok. Action! Baik, tadi kita dah tengok tentang senam aerobik yang merupakan sebahagian daripada satu murid satu sukan, dan aktiviti ini bukan sekadar senaman tetapi juga memberi maklumat untuk meningkatkan kecergasan dan membentuk disiplin kerjasama antara murid, dan yang berkaitan rapat dengan dasar 4. Ini adalah peranan guru dalam melaksanakan dasar 2, iaitu menjelaskan maklumat dengan telus tentang aktiviti yang mungkin dianjur atau dijalankan, objektif kenapa menjalankan aktiviti ini, kehadiran juga dan rekod juga perlu dicatat sebagai satu bukti. Dan kedua, peranan guru dalam dasar 2 adalah mewujudkan peluang penyertaan yang meluas, iaitu guru harus aktif mencari minat murid. Di sini guru berperanan untuk mencungkil bakat murid-murid sejak kecil lagi. Contohnya mencungkil murid yang mempunyai bakat tinggi dalam permainan badminton supaya boleh bertanding di peringkat lebih tinggi lagi di daerah, di negeri, dan akhir sekali di Malaysia, mewakili Malaysia untuk sertai. Dan peranan guru dalam dasar 2 yang ketiga adalah bertanggungjawab untuk menyusun jadual yang tidak bertindih. Nah, ini contoh pengalaman saya semasa di tahun 5 dan 6. Guru akan menganjurkan kurikulum pada hari Rabu, pada petang hari Rabu, dan kelas kami habis pada
pukul 1 suku dan kurikulum ini akan dianjurkan 2,5 sampai 4,5 macam tu. Dan guru perlulah bertanggungjawab susun supaya tidak bertintir dengan masa kuliah. Ini tanggungjawab guru dalam dasar 2. Yang pertama, guru harus merekod dan menyimpan data kehadiran dan prestasi murid dengan jujur. Ini lebih dekat dengan integriti, iaitu macam mana guru rekod dan simpan data itu sebaik-baiknya dan tidak membuat sebarang penyelewengan. Dan yang kedua, menyediakan laporan kepada pentadbir, contoh kepada guru besar dan guru kanan kurikulum, dan juga kepada ibu bapa melaporkan aktiviti. Dia tak semestinya formal, tapi boleh mengambil gambar anak-anak murid ketika membuat aktiviti kurikulum dan memuat naik gambar tersebut dalam grup WhatsApp ibu bapa dalam kelas tu. Dan yang ketiga, memastikan semua murid diberi peluang untuk menyertai secara adil yang sama. Ini integriti lah. Guru haruslah pastikan murid ada peluang. Semua murid ada peluang, tak kira kaum Cina ke Melayu India, dan boleh sertai aktiviti ini secara adil dan saksama. Dan saya akan terangkan lanjut tentang dasar 3, iaitu penyertaan guru adalah wajib. Jadi semua guru wajib diberi tugas rasmi dalam kurikulum, sama penting dalam bidang akademik. Yang ni guru bukan hanya sahaja mengajar di dalam kelas, tapi juga diberi amanah dalam menganjurkan dan melaksanakan dasar kurikulum KPM, dan tugasnya sama penting dalam akademik. Dan integriti guru amat penting dalam elakkan berlaku pilih kasih, contohnya berat sebelah kepada ayam tambatan yang lebih hebat, dan diskriminasi tugas ataupun penyelewengan data kehadiran murid. Contohnya guru tak bolehlah kalau murid tak hadir tetapi guru pun tanda tangan dia hadir. Dan peranan guru dalam dasar 3, dia guru sebagai guru kita perlu menjadi pemimpin kepada unit ataupun unit kurikulum dalam 3 ini, iaitu sukan, persatuan dan pakaian seragam. Ini pentinglah. Dan guru perlu melapor dan merancang program tahunan atau unit. Contohnya guru perlu sediakan satu jadual aktiviti tahunan, contoh dalam sukan, dalam unit beruniform ya. Dan yang ketiga, memainkan peranan sebagai teladan. Dan guru perlulah hadir dan melibatkan diri sepenuhnya. Guru tak boleh hanya anjurkan dan suruh murid untuk melaksanakan dan buat aktiviti kurikulum tanpa bimbingan guru. Ini tanggungjawab guru dalam dasar 3 ini. Guru perlu menerima tugasan kurikulum sebagai tanggungjawab rasmi, bukan sampingan. Seperti mana saya tekankan pada slide sebelum ni, tugasan kurikulum ini tugasan rasmi, ya, dan dia sama penting dengan tugasan akademik, iaitu sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan kita sebagai guru. Dan sebagai guru, kita juga perlu hadir dan melibatkan diri dalam aktiviti yang dipertanggungjawabkan. Contohnya, guru besar suruh kita untuk ambil alih tentang sukan bola sepak. Dan kita perlulah hadir diri dan
buat aktiviti, menganjurkan aktiviti dan mengajar murid-murid macam mana dan untuk bermain bola sepak yang dengan cara yang betul. Dan yang ketiga, memastikan murid yang di bawah jagaan dibimbing secara profesional. Yang ini pentinglah sebab kita dekat LPG dan selepas keluar kita akan mengajar sekolah rendah kan, dan sebelum 13 murid-murid yang di bawah umur 12 tahun dikira sebagai murid perlu bawah jagaan lah, supaya murid-murid tidak tercedera semasa melakukan kokurikulum. Yang ini sedikit sebanyak tentang kepentingan kokurikulum. Mari tengok. Untuk kaedah pendidikan, iaitu kepentingan kokurikulum dalam kalangan pelajar di sekolah. Baik. Secara keseluruhan, Dan saya akan menerangkan peranan guru dalam dasar 4. Yang pertama adalah guru perlu merancang aktiviti selari dengan pembelajaran akademik. Yang kedua adalah guru perlu menilai aktiviti murid dari aspek kemahiran, aspek nilai dan aspek keberhasilan. Yang ketiga adalah guru perlu memastikan aktiviti tersebut memberi impak intelek, emosi, jasmani dan rohani. Itu saja daripada saya. Ini adalah bentuk kokurikulum yang berstruktur, iaitu semua aktiviti kokurikulum mestilah dirancang berasaskan objektif P dan P, iaitu mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai dan dinilai secara sistematik. Kepentingan kokurikulum yang berstruktur ini adalah untuk membina keseimbangan
perkembangan intelek, emosi, jasmani dan rohani. Yang kedua adalah ia penting untuk menghubungkan pembelajaran bilik darjah dengan dunia sebenar. Yang ketiga adalah menjamin keberhasilan murid bukan hanya dari sudut akademik tetapi juga sosial dan sosial. Dan ini adalah tanggungjawab guru dalam dasar. Tanggungjawab guru dalam dasar yang pertama adalah merancang kurikulum atau kurikulum yang realistik dan progresif. Yang kedua adalah menilai hasil aktiviti dengan menggunakan rubrik atau instrumen yang sah. Dan tanggungjawab yang ketiga iaitu tanggungjawab yang paling penting iaitu perlu menjaga keselamatan, etika dan nilai sepanjang aktiviti berlangsung untuk mengelakkan sebarang aktiviti yang tidak dijangka untuk berlaku. Okey, yang ni adalah penutup kepada dasar 234 menuntut keseriusan guru dalam membuat perancangan dan melaksanakan aktiviti kurikulum. Dan yang paling penting guru perlu berintegriti supaya maklumat dapat jelas, adil dan berkesan dalam melaksanakan kurikulum. Dan guru perlulah aktif dalam menyertai dan murid menjadikan sekolah sebagai pusat pembangunan insan yang seimbang iaitu Jerry, konsep Jerry. Ini adalah slide yang terakhir iaitu rujukan kami iaitu daripada beberapa rujukan ini. Dan sekian terima kasih daripada kumpulan kami.